Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada kali ini kita akan mempelajari sejarah tingkatan 5 yang bertajuk Kedaulatan Negara. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep kedaulatan? Konsep kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi dan kewibawaan sesebuah negara yang bebas untuk melaksanakan pemerintahan dan mentadbir negara. Terdapat beberapa takrif berkaitan dengan konsep kedaulatan. Takrif konsep kedaulatan dalam bahasa Yunani ialah supernus atau superanus yang bermaksud agung atau tertinggi. Kedaulatan juga merujuk kepada negara yang bebas dan merdeka. Kedaulatan dalam bahasa Inggeris ialah sovereignty yang bermaksud negara yang mempunyai kuasa penuh terhadap pemerintahan. Kedaulatan dalam bahasa Arab ialah berasal dari perkataan daulah yang bermaksud kuasa pemerintahan sesebuah negara. Kedaulatan dalam bahasa Melayu ialah berasal dari perkataan daulat yang bermaksud kekuasaan tertinggi terhadap pemerintahan negara. Terdapat beberapa orang tokoh memberi pandangan mengenai konsep kedaulatan. Pertama ialah Aristotle. Aristotle telah memberi pandangan bahawa kedaulatan merupakan kuasa tertinggi dalam sistem pemerintahan negara. Kedaulatan juga merujuk kerajaan yang terikat dengan undang-undang. Bagi Ibnu Khaldun, kedaulatan merupakan kekuasaan sesebuah negara berasaskan semangat kekitaan yang diiringi semangat beragama. Sesuatu bangsa rela berkorban demi mencapai cita-cita yang sama. Bagi John Buddha, kedaulatan merupakan kuasa tertinggi dalam sesebuah negara. Kuasa ini bersifat kekal dan tidak terbatas untuk membuat undang-undang, mentafsir dan melaksanakannya. Tunku Abdul Rahman berpendapat kedaulatan dibina atas prinsip kebebasan dan keadilan yang sentiasa memperjuangkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas berpendapat kedaulatan merupakan asas negara yang merdeka dan memiliki kebebasan pada peringkat antarabangsa bersama dengan hak dan kuasa untuk mengatur urusan dalam negeri tanpa telunjuk asing. Terdapat beberapa jenis kedaulatan di dunia ini. Pertama sekali ialah kedaulatan tradisional. Kedaulatan tradisional merujuk kepada sistem pemerintahan berkuasa mutlak yang menguasai sepenuhnya urusan negara. Raja merupakan pemerintah yang tertinggi. Kedudukan raja diperkukuhkan oleh taat setia rakyat. Kedaulatan yang kedua ialah kedaulatan moden. Kedaulatan moden wujud selepas Revolusi England dan Revolusi Perancis. Kedaulatan dikaitkan dengan hak rakyat dan kerajaan berperlembagaan. Kedaulatan negara Malaysia lahir hasil gabungan negeri dalam Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan Persekutuan Malaysia 1963. Kedaulatan yang ketiga ialah kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang bermaksud kerajaan dan rakyat terikat oleh undang-undang yang perlu dipatuhi. Ia dapat menjamin keadilan dalam masyarakat. Badan kehakiman diwujudkan untuk melaksanakan kedaulatan undang-undang. Kedaulatan yang terakhir ialah kedaulatan antarabangsa. Kedaulatan antarabangsa merujuk kepada Pengiktirafan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau PBB terhadap sesebuah negara yang tidak boleh dicabuli oleh negara lain. Dunia mengiktiraf negara kita sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Seterusnya kita akan
belajar mengenai ciri-ciri negara yang berdaulat. Antara ciri-ciri negara yang berdaulat ialah mempunyai sistem pemerintahan. Pemerintahan adalah untuk menjaga kestabilan politik, keamanan, pertahanan dan ekonomi negara. Malaysia mengamalkan sistem raja berperlembagaan. Ketua negara ialah Yang di-Pertuan Agong. Ketua kerajaan ialah Perdana Menteri yang dibantu oleh Jemaah Menteri. Ciri yang kedua ialah mempunyai sistem perundangan. Perundangan merupakan asas kepada peraturan negara dan berpandukan perlembagaan persekutuan. Sistem perundangan digubal oleh Parlimen. Perundangan penting untuk memelihara kesejahteraan, menjamin keadilan dan melindungi rakyat. Ciri yang ketiga ialah mempunyai sempadan. Sempadan ialah garis pemisah antara negeri dan negara. Sempadan Malaysia diakui oleh masyarakat antarabangsa, khasnya PBB. Sempadan negara merangkumi sempadan darat, air dan udara. Penetapan sempadan memudahkan urusan pentadbiran dan pertahanan negara. Sekian dahulu untuk video kali ini. Bye!